Ada apa selepas COVID-19? Adakah life akan sama macam sebelum ataupun apa yang kita ada berlaku tengah nikmati semasa COVID-19 ni kita akan teruskan selepasnya. So ini adalah topik yang hangat orang bincang sekarang ni. Ada apa, adakah benda yang sama, macam mana, adakah akan dapat BBN lagi sekali ke walaupun dah tak ada COVID. So alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, selamat pagi, selamat sejahtera, salam Ramadan. Alhamdulillah, so pagi ini kita bertemu untuk borak-borak sesi kita, sembang santai pagi-pagi ni. Sempena masa yang nak terluang ni, Alhamdulillah kita ambil kesempatan insyaAllah. So sambil-sambil bulan Ramadan ni. Alright, so topik yang saya nak bawa untuk anda semua, sama-sama kita discuss adalah tentang kehidupan selepas COVID-19 ini. Ada apa selepas COVID-19? Adakah life akan sama macam sebelum ataupun apa yang kita ada berlaku tengah nikmati semasa COVID-19 ni kita akan teruskan selepasnya. So ini adalah topik yang hangat orang bincang sekarang ni. Ada apa, adakah benda yang sama, macam mana, adakah akan dapat BBN lagi sekali ke walaupun dah tak ada COVID. So tak apa, kita akan sama-sama borak topik ini. Alright, so anyhow, sekiranya anda semua viewers yang ada kat sana ada rasa nak komen, nak share pendapat anda sendiri, you all ada sebarang idea-idea ataupun point yang you rasa bernas nak share ataupun tak bernas pun tak apa, just nak share anything, just komen kat bawah, tak ada masalah, drop the comment below. Okay, kita akan sama-sama baca sekejap lagi, okay, insyaAllah. Alright, so kita go through. So kat sini saya akan bawa saya share 3 point besar kat sini. Nombor 1, saya akan cerita adakah COVID-19 ini membawa perubahan dan macam mana bentuk perubahan tu. Nombor 2, saya akan share macam ada COVID-19 ni takkan bawa apa-apa perubahan pun lepas ni. Dan last kali saya akan share my very own personal opinion lah. Okay. So first kali kalau kita lihat semasa COVID-19 yang berlaku, kita dah PKP ketiga sekarang kan. 4 actually, kita dah PKP keempat sekarang ni. So dah masuk ke bulan yang seterusnya pun nak habis dah, sampai bulan puasa sekarang ni. So saya percaya mereka yang melalui fasa-fasa ni memang mula-mula rasa macam first masuk PKP tu rasa sangat awkward, janggal. Lepas tu dapat arahan tak boleh bergerak 10 km, keluar beli barang tak boleh yang ramai, kena seorang je. So satu suasana baru. But then along the way, lama kelamaan manusia mula beradaptasi kat situ. So kat sini saya nak ada 3 atau 4 kita kata sektor mungkin yang kita boleh lihat. Pertama sekali bidang pendidikan. Kalau kita perasan viewers sekalian, perkara macam webinar, kelas online, e-library, benda ini menjadi boom sekarang ni. Even mereka yang bekerja sebelum ni ada kepakaran, expertise, sebagai contoh mahir dalam pengacaraan, mahir dalam investment, mahir dalam memasak. Mereka tak dapat mungkin nak secara normal macam sebelum COVID. So ketika COVID ni berlaku, PKP ni berlaku, mereka buat kelas online. Banyak memang meletup dan memang di pasaran secara online dan join. Dan saya sini pernah join satu kelas asas tentang mempelajari pelaburan saham. 300 orang. Kelas ini buat di dunia nyata. Kat mana nak tempatkan buat seminar? Memanglah ada dewan kan, ada ramai orang join dan ada yang orang join view. Kenapa? So ini satu, kita kata satu perkara positif yang berlaku dan saya percaya akan berterusan lagi. Terus lama sekejap tu. Right. Yang kedua dalam bidang perniagaan juga. Bidang perniagaan definitely lah online rumah saya seronok. Online shopping satu. Nombor 2, delivery ya, kita beli daripada jauh dia akan hantar delivery. So pos laju sendiri, katakan pos laju sendiri mengakui ketika mana PKP berlaku, on the first PKP mereka bekerja juga, tetapi barang-barang yang kena hantar lebih bersifat essentials, mungkin banyak hand sanitizer, face mask. Tapi towards the second PKP dan seterusnya, barang tu dalam tiket saiz yang lagi besar, mana barang yang lagi mahal. Tilam, peti air sahaja orang perlukan untuk membeli barang-barang senaman jin kat rumah tu, mereka akan beli. Sebab apa? Sebab mereka perlukan dan convenient membeli secara online dalam tempoh ini terutamanya. So mereka membeli. So just going up, naik. Itu perkara yang kita boleh pandang juga. Alright, so lepas tu penggunaan e-wallet.
Okey, dan masa PKP ni kita tahu benda yang orang jarakkan. Kita kalau tengah beratur dekat mana-mana mall, shopping complex, nak keluarkan duit, nampak dengar orang batuk je, kita rasa aduh, tolonglah jangan. Kita rasa defensif, kita takut tu lah. So kita sentiasa guna e-wallet. Mana-mana kedai yang ada servis e-wallet definitely akan sangat memudahkan dan ramai orang suka. Okey, ramai orang suka e-wallet. Even kedai runcit pun boleh e-wallet. Ayam RM3.5 e-wallet, bawang, sayur, apa lagi, garam, gula, teh. Boleh bayar pakai e-wallet. Pak keluarkan wayar dan efeknya senang. Tak perlu beratur nak keluar duit. Satu hal, pergi beli barang, satu hal lagi kita kena banyak masa kat situ lah. Itu tentang perniagaan. So tentang pekerjaan. So pekerjaan sekarang memang menjadi perkara yang agak kata budaya, terutama bagi mereka yang bekerja di syarikat yang masih perlu beroperasi, adalah budaya WFH. Apa tu? Work from home. Ya, work from home. Mereka bekerja dari rumah, tak perlu ke office. Okey. Bangun pagi, ke sekarang ni bulan puasa kena kerja subuh, solat. Mereka dah start kerja seawal pukul 7, 7.30, 8 dah. Mungkin dengan baju tidur lagi, tapi dia boleh terbang kerja. Tak kisahlah kerja dia. Kena buat minutes or memo, I don't know, mungkin kena buat software troubleshooting, saya tak tahu. Tapi pekerjaan budaya kerja dari rumah ini booming, dia meletup, meledak. Meledak macam di gunung berapi, buff, dan ramai orang buat. So tiga perkara yang saya sebut ni, bidang pendidikan, perniagaan dan juga pekerjaan, ini adalah tiga sektor yang sangat mudah untuk kita kesan dan perasan dia punya perbezaannya sangat ketara. Mungkin sebelum ni orang tak mahir guna webinar, sekarang ni sebut je Zoom application, Google Hangout, even live macam ni pun sangat membantu dan orang makan perselaian senang. Mungkin sebab banyak masa satu, yang kedua mungkin sebab memang phone dah ada, internet ada, jalur libat okey, so dah kena buat. Online shopping definitely benda yang boleh dijual secara atas talian. Terutama sekarang bulan puasa ni, you all namakan, anda namakan viewers sekalian. Berapa banyak grup bazar taman yang kita masuk. Tak tahu lah. Things yang boleh COD, kita akan nak makan apa? Ayam percik, sagu rendang, buah melaka, nak makan otak-otak, nak makan tahu yang manis kan. So kita letak kat situ, tak percaya you all masuk mana-mana grup bazar secara kat Facebook ke kat WhatsApp dia, sebut je lah petang ni siapa ada nak COD barang ke area sekian-sekian, mesti ramai seller-seller yang akan promote kat situ. Ataupun cakap je, saya ada RM50, tak tahu nak beli apa lah, buka puasa ni, mesti orang akan kejar anda. Sebab itu peluang yang ada sekarang. So okay, perasan tak? Tiga-tiga semua ni dia berlaku sekarang ni, dan dia memerlukan satu perkara yang sama, iaitu dia memerlukan jalur lebar internet yang berkualiti. Alright, put aside satu topik tentang kita kata, so kita expect budaya ini akan berterusan sebab senang, convenient, orang suka, selesa, boleh buat duit, okey, teruskan. Alright, so next point, kalau kita baca dekat internet juga, ada di sana juga pendapat yang katakan tak semua berlaku semasa COVID-19 ni akan berterusan. Tak semua budaya akan berterusan, tak semua cara akan kekal sama. In fact, manusia akan kembali kepada kehidupan sebelum COVID-19. Kenapa? Ada poin ni juga. Simple je. Sebab pertama sekali nak kena faham pendorong yang membuatkan perkara itu berlaku dah tak ada dah. Sebelum ni kita tak dapat bergerak, restricted movement order, kat rumah duduk sampai tahap tak tahu nak buat apa. Okay, so kita mula beradaptasi dan mula buat. Kita terpaksa. Tapi selepas COVID-19, keterpaksaan itu dah tak ada dah. Tak ada halangan bergerak, virus tak ada, semakin sihat, semakin selamat. So ada peluang untuk kembali semula kepada gaya hidup lama. Apa-apa yang dia biasa buat, sama ada secara cara kerja, cara hidup, cara berbelanja, so orang akan prefer ke cara lama balik. Dan kalau kita pandang contoh lain, tak perlu tunggu sebelum COVID. Semasa PKP ni juga, semasa restriction movement order ni pun tak boleh bergerak banyak ni pun, ada orang yang dah mengatakan, oh ini hak saya untuk keluar berjogging, untuk gunting rambut. Sampai kalau kita lihat kat mereka berdemonstrasi menuntut hak untuk terus bergerak, walaupun
ada arahan yang jelas mengatakan larangan atas sebab kesihatan dan keselamatan public health dan sebagainya. Tapi mereka tak nak. So ni nak kata yang kedua, poin dia adalah sifat semula jadi manusia yang tak dapat tahan, tak sabar, nak juga apa yang nak, dan dia melaungkan slogan yang so-called dia kata ialah kebebasan peribadi dia, hak mereka, konstituensi dan sebagainya. So mereka terus bergerak. So akan ada stigma ini, cara fikir ini dan golongan ini. Berapa banyak tak tahu. So ini dua dia kata ini adalah dua pointers bagaimana tindakan manusia selepas COVID-19 ini berakhir. PKP, social distancing dan sebagainya. Okay. So di sini saya keluarkan tiga dapatan, tiga pointers untuk kita lihat. Pertama sekali adalah tak kisahlah kita nak meneruskan kita punya so-called apa istilah baru ni, the new normal atau kepada normal sedia ada sebelum COVID-19 ni, apa-apa pun dia lihat kepada ini untuk menjaga kepentingan siapa, kepentingan peribadi ataupun kepentingan umum, public punya needs. Sebagai contoh, kalau dia rasa tindakan macam berjoging tu baik untuk diri dia akan terus berjoging, tak kisah PKP contoh. So nak kata ini, first kita akan lihat manusia akan menilai kepentingan apa dan siapa yang akan dapat dia apa-apa perubahan sekalipun. Okay. Kalau kita kata sebelum ni orang, kita ambil contoh sebagai KBSP kan, saya percaya sebelum PKP tak ramai orang ada account. Orang nak kena ada account untuk check KBSP, tak payahlah pergi je mana-mana bank, boleh minta orang print kan. So manusia sebelum ini convenience buat itu sebab dia rasa mudah. Tetapi ketika mana government umumkan boleh keluarkan akaun kedua untuk dapatkan you punya duit setiap bulan, so mereka rasa okey perlu buat, baru nampak keperluan buat akaun, nak buat. So nak buat, bila pergi ke bank nak daftar PIN number dan sebagainya, ada setengah bank mesin rosak, mungkin tak dapat dan sebagainya, terlalu ramai, tak sempat, so mereka frust. So bila keluar sistem dia punya macam pendaftaran online kan, tak perlu pergi ke kios KBSP apa semua tu, so orang buat juga, orang belajar juga, orang akan push diri dia belajar sebab ada kepentingan untuk diri dia. So kalau kepentingan tersebut tak ada, persoalannya adakah mereka akan push diri dia juga. Boleh kita bincang, saya orang kat sini. Okay. Nombor dua adalah tentang keuntungan. Yes, ini paling best, keuntungan. Kenapa orang pun ramai-ramai jump to the bandwagon, kenapa semua orang ramai-ramai lompat masuk nak buat bisnes online? Sebab untung. Semua orang kat rumah, ada yang ada duit, boleh bawa sebagainya, bayar melalui transaction online banking. So meletup. Soalannya adakah perkara ini akan kekal untung? Adakah orang kekal membeli dengan cara gaya begini? So kalau tak ada untung, orang pun takkan buat. So ini satu pointers yang boleh kita fikirkan. Okay. Dan yang terakhir, kalau kita lihat, perasan tak, saya pun sebut perkara-perkara tentang webinar, e-learning, online library, online shopping. Semua ni memerlukan jalur lebar yang bagus lah kita kata. Okay. 4G insyaAllah sangat terbaik. 3G or 2G sakit banyak lah. Kalau pada saya sakit banyak. Okay. So poinnya adalah coverage internet dekat Malaysia adakah bagaimana? So ini poin yang sedap sebenarnya. So adakah kita nak katakan mereka yang ada akses kepada internet yang bagus baru dapat akses kepada gaya hidup baru ni, dapat belajar secara webinar, online learning dan sebagainya. Kalau yang berada di tempat yang internet kurang bagus atau memang tak bagus, umum mengetahui Malaysia tak semua tempat ada internet bagus. So tak ada semua orang ada akses kepada cara ini. Maksudnya satu yang kita pandang. Sebagai contoh, memang ada beberapa pelajar kat universiti, kenapa mereka decide tak balik ketika PKP awal, dia kata memang kalau saya balik ke rumah saya kat kampung, internet tak kuat, so tak dapat nak belajar online kelas yang lecturer buat. So saya decide stay kat rumah sewa supaya internet bagus dan saya boleh terus belajar. So memang ada pihak yang buat keputusan begitu. So persoalannya adalah adakah kita nak mengatakan peluang menikmati kemajuan selepas COVID-19 dengan e-learningnya, webinarnya, online shoppingnya hanya kepada mereka yang ada di tempat yang internet bagus. Kalau tidak, bagaimana? So ini satu soalan seterusnya kita kena lontar. Alright. So
Lastly, saya punya takeaway. My takeaway kepada anda semua simple saja. Viewers sekalian, alright. Terus penutup. Jangan pening-pening. Pagi-pagi ni tak lagat. Panjang-panjang. Simple je, alright. Macam ni pun dah 15 minit dah sebenarnya kan. Saya tak perasan. Alright. So saya nak kata pertama sekali, okay, saya secara peribadi saya sokong pendekatan pendidikan ataupun webinar, e-learning dan juga mesyuarat secara e-meeting bagi saya sangat bagus dan sangat efisien. Kenapa? Sebab dia ramai boleh masuk, jimat masa, jimat transportation tak perlu bergerak, pollution pun bagus, jimat kos, okay. Dan you boleh buat terus assessment dekat situ, so boleh buat self assessment. Satu budaya yang sangat bagus, mempercepatkan proses. Itu satu, okay. Saya sangat setuju pendekatan penting itu. So apa yang KPM buat dan sebagainya, universiti buat, even entrepreneur business buat proses secara online webinar, saya sangat cadangkan, wajar sangat diteruskan. Ini satu budaya yang sangat bagus dan kita kena take advantage. Ini boleh boost masyarakat pengetahuan. Saya percaya kalau sekarang ini kita tanya dekat public investment, stock market, orang semakin ramai yang cakna dan semakin ramai yang tahu tentang perkara tersebut sebab banyak kelas-kelas online dibuat dan mereka ambil peluang PKP ni belajar. Okay. Yang kedua, sebagainya perkara juga tentang webinar dan sebagainya. So saya lihat di sana ada satu peluang pekerjaan yang bagus diwujudkan. Sebagai contoh, syarikat yang mewujudkan e-meeting dan sebagainya, definitely bila sebut tentang conference call dan sebagainya ni, dia berkaitan dengan server dan sebagainya. So isu keselamatan digital adalah sangat penting. So kat sini satu peluang pekerjaan yang bagus sebenarnya, dan saya percaya wajar bagi public sector, jabatan kerajaan dan juga korporat-korporat, sama ada company di swasta yang besar ataupun SME ataupun mungkin NGO sekalipun, bagus ada spesifik dedicated person yang jaga tentang internet punya keselamatan, e-meeting dan sebagainya, sebab ini akan jadi budaya selepas ni. So how to make sure data privacy selamat, tak kena access, tak leak dan sebagainya. Mereka yang hadir meeting online ini menggunakan dengan yang betul, tidak menedahkan perkara yang tak sepatutnya dan sebagainya. Sama juga macam meeting sekarang ni. Okay, so itu satu benda yang kena wajar, bagus ni kan, walaupun tak yang bagus. So next, kita cakap tentang kesihatan. Tentang kesihatan pula, my takeaway saya adalah dapat nyafikan ketika PKP nak berlaku tu, masa awal COVID kat Malaysia tengah meletup pumpang-pumpang macam tu, banyak sama ada sektor awam, sektor swasta ataupun NGO sendiri, pengurusan public health di pihak masing-masing sangat rendah. Tak ramai company yang sebagai contoh SOP nak buat apa. Semua orang ketika mana berlaku pandemik yang melibatkan wabak ni, tak banyak orang yang tahu tentang apa itu social distancing, kenapa kena buat dan sebagainya. Ambil masa lepas KKM umumkan, barulah tempat-tempat macam bank, malls, office buat garisan dan sebagainya. So nak kata kat sini satu part, sebelum ni kesedaran kita sangat tak ada. Sekarang alhamdulillah bila dia berlaku, dia terus sedar. So nak kata kat sini saya setuju di setiap sektor awam, swasta, NGO, kena ada knowledge tentang, paling kurang kesedaran tentang public health ini. Paling bagus kalau ada dedicated person atau team yang control listed entity tentang perkara tersebut, supaya bila berlaku macam kes sekarang ni, epidemic or pandemics, di peringkat dalaman terus ada quick reaction force yang boleh contain dan bagi tindakan yang sewajarnya pada bar minimum di entiti masing-masing. Sementara bahan rahsia daripada pihak kementerian mempercepatkan dan memudahkan banyak urusan. So ini pun satu peluang pekerjaan yang bagus tentang public health sebenarnya. So sangat jarang pun kat Malaysia kita sebut tentang public health. So saya galakkan kita memang kena banyak belajar dan tahu tentang perkara inilah, tentang kesihatan, kebersihan wabak dan sebagainya. Alright.
So, okey. Yang ketiga, kalau kita pesan juga tentang isu sumbangan. Ya, saya nak sentuh tentang sumbangan ni. Banyak alhamdulillah ketika PKP ni berlaku, sama ada secara NGO atau peribadi nak bawa sumbangan. Sana sini, pergi rumah orang, pergi hospital, hantar itu, hantar ini. Bagus, mulia. Alhamdulillah, tip-top. Terbaik. Yang timbul fikiran saya sini adalah, adakah apa yang kita bagi itu perkara yang mereka benar-benar perlukan? Dan kalau kita sangka kita bagi apa yang kita perlukan itu, adakah on what basis kita buat keputusan? Kita sendiri rasa ke? Tengok kat Twitter ke? Kat Facebook orang kata, oh tempat ini perlukan ini atau macam mana? Yang kedua, adakah yang dapat itu mereka yang selain dapat, dapat? Nak kata kalau ada 10 orang yang memerlukan, adakah 10 dapat? Mungkin boleh sampai ke 6 orang, 4 orang, 8 orang mungkin, ada 2 orang yang terlepas. Apa nak kata ialah kita tidak ada satu command center. Ini belum dibelajar. Sebenarnya kalau cakap ini bukan kisah pandemik COVID ni saja. Itu ketika banjir di mana-mana tempat. Bila berlaku banjir, dibuka pusat dan sebagainya, semua mangsa akan ke sana. So bila kat sana, ramai orang yang akan bertumpu bagi sumbangan dan sebagainya. Kita lihat, memang kita akan dapat banyak feedback daripada mereka yang duduk kat situ. Mereka dapat sumbangan yang sama. Dan roti dan tak berterima kasih alhamdulillah, tapi di sana ada keperluan lain yang mereka tu agak mungkin lampin bayi jika ada anak. Okey, nak kata kat sini ialah kita tak tahu keperluan sebenar tepat. I'm talking about the pengurusan of the bencana dan sebagainya. So wajar ada satu command center. Bagi saya mencanakan di setiap PBT, benda ni wajar letak bawah PBT. I tak secara spesifik execution policy bagaimana, tapi kena ada. Saya nampak paling wajar adalah bawah PBT. Setiap PBT di setiap seluruh negara kena ada command center yang akan cover area yang, dan dalam PBT tersebut, okay, semua orang daripada pihak pergi ke sana, dan PBT kena ada data semasa, real time data access, siapa memerlukan apa, supaya saluran itu dihantar dengan tepat, cepat, betul, dan tak ada pembaziran yang keterlaluan. Itu kita nak juga. Entah tengah COVID ni ada pandemik dan tengah berperang macam tu kan, masalah banyak apa semua ni, berlebihan pula bekalan dan sebagainya yang tak diperlukan apa sebenarnya. So kita tak nak macam tu juga. So a good command center memang diperlukan. Okay, so right, last sekali sebelum kita tutup session ini, pointers terakhir saya adalah tentang perkara tersebut. In the end of the day, manusia akan kembali kepada perkara yang dia lihat dan dia rasa memberi manfaat kepada diri dia. Kalaulah apa yang diamalkan secara semasa PKP ini, selepas ni bagi saya, kalau dia nampak benda tu valuable, akan bagi impak positif kat diri dia, bagi profit, bagi benefit, dia akan teruskan. Kalau tidak, dia akan revert kepada cara lama dia sebelum PKP. Dan ini tindakan aku ini yang akan menentukan demand pengguna macam mana, dan ini akan mempengaruhilah keputusan-keputusan corporate, keputusan-keputusan mereka yang melakukan produk, bagaimana interaksi masyarakat selepas COVID. Adakah selepas COVID semua sales akan naik? Adakah betul orang akan terus berbelanja lepas COVID ni? Bagaimana? So nak kata begitulah, akan ada perbincangan dan persoalan tersebut. Okay, so anyhow, bagi saya, my simple advice for nasihat untuk diri saya dan viewers sekalian, apa yang bagus masa PKP ni, saya percaya ramai bapa-bapa yang mahir memasak dah kat rumah, yang memang urus rumah sama-sama dengan isteri, okay, basuh, kemas dan sebagainya, buat jadual, mungkin pergi ke pasar dan sebagainya. Ini satu culture yang bagus, mewujudkan institusi kekeluargaan yang sangat bagus. So why don't cuba teruskan selepas ini, dan tentang self learning dan sebagainya, itu benda-benda yang bagus untuk webinar. Okay, keep on dengar, belajar, timbul ilmu. Okay. Dalam masa yang sama, the catch is kita nak pastikan bahawa tentang isu
pendidikan dan webinar dan e-learning ini semua sewajarnya semua orang di Malaysia dapat akses dan peluang yang sama. So sekiranya ada tempat-tempat yang memang terhad secara penetration jalur lebar, internet tak kuat di kediaman mereka, di kawasan-kawasan yang mungkin agak kampung dan sebagainya. So perkara ini perlu diselesaikan dengan, bagi saya, kena segera. Ini adalah part of keperluan rakyat. Perkara macam kesihatan, pendidikan, transportation untuk bergerak, jalan raya dan sebagainya, ini adalah perkara asas yang rakyat perlu dapat. So sebagai mereka yang diamanahkan membuat polisi, melaksanakan polisi, definitely lah perkara ini perlu di-address dengan segera. Begitu. Alright. So alhamdulillah, so that's all, itu saja saya punya perkongsian pagi ini. Chat. Alright. So sekiranya anda rasa dan anda dengar anda dapat satu poin yang bagus, itu manfaat, alhamdulillah. Terima kasih. Komen kat bawah apa-apa yang anda nak luahkan, nak kongsi, nak cerita, kita akan berinteraksi di situ. Nombor dua, definitely lah, satu like daripada anda saya sangat hargai, dan sekiranya benda ini anda rasa ada orang lain yang wajar juga dengar, saudara mara, keluarga, kawan, grup taman, grup dekat Facebook yang jual barang tu, okey, ambil video ni dan share kepada orang, supaya ramai orang dengar dan saya senang mendengar maklum ulas daripada viewers sekalian. Alright, terima kasih. Lastly saya ucapkan salam Ramadan, selamat menikmati bulan ibadah ini, teruskan momentum kita dan semoga Allah SWT mengurniakan malam Lailatul Qadar buat kita semua, insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.